Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Rosli dan juga tiga sahabat saya iaitu Ahmad Fudail, Afif Hamdi dan juga Ahmad Hamdi ingin membentangkan tajuk salah faham terhadap Islam. Okey, ini adalah tajuk pentangan iaitu salah faham terhadap Islam. Dari tiga sudut pandangan ialah yang pertama pandangan daripada barat, pandangan Islam dan juga salah faham masyarakat bukan Islam terhadap Islam. Hari ini saya akan bentangkan tajuk salah faham terhadap Islam. Yang pertama sekali adalah dari sudut pandangan barat. Yang pertama ialah pandangan barat menganggap agama Islam ini adalah agama satu yang ekstrim, iaitu agama yang melampau. Bahkan agama Islam ini bukan agama yang melampau. Agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Pengertian Islam itu juga bermaksud penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Contohnya dalam bab ibadah solat. Umat Islam mempunyai 5 waktu solat dalam sehari. Contohnya kita ambil solat fardu subuh. Apabila seseorang itu ingin melakukan solat fardu subuh, malah seseorang itu telah jatuh sakit ataupun tidak mampu untuk melakukan solat fardu subuh itu dengan sempurna, Islam memudahkan seseorang itu untuk menyempurnakan solatnya dengan keadaan duduk, mengiring, menentang isyarat kelopak mata ataupun dengan ingat di dalam hati. Yang kedua, pandangan barat terhadap Islam ialah menuduh Islam menyembah berhala seperti mereka. Mereka menganggap agama Islam ini menyembah berhala seperti mereka, yang mana umat Islam ini menyembah Kaabah. Kaabah itu dalam Islam adalah satu kiblat dan bukannya Tuhan. Umat Islam menyembah Allah dan bukannya menyembah Kaabah. Tidak seperti mereka yang bahawa mereka apabila ingin menyembah ataupun ingin melakukan ibadah mereka perlulah menghadap mereka punya berhala itu di depan mereka. Bahkan agama Islam pula apabila ingin melakukan solat fardu ataupun solat sunat, tidak perlu untuk mengadakan Kaabah itu di depan mereka. Islam ini boleh melakukan di mana-mana sahaja, tetapi perlulah mengikut kiblat yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Hamdi bin Muhammad Fauzi, Menteri di 221556. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan dua tajuk yang berkaitan dengan pandangan Islam. Tajuk yang pertama adalah berlebihan dalam agama Islam, dan tajuk yang kedua adalah berkaitan dengan mengabaikan undang-undang Islam. Berbalik kepada tajuk yang pertama ataupun dikenali sebagai sifat ghulu. Sifat ghulu ini adalah sifat melampaui batas ataupun sifat berlebihan dalam agama. Dalam agama Islam, sikap ini adalah sikap yang amat dilarang dalam syariat agama kita. Sikap ini juga tidak akan mendatangkan sedikit pun keuntungan kepada pelakunya, dan sikap ini juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 77 yang bermaksud, wahai umat manusia, janganlah kamu berlebihan, yakni melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Namun sejak kebelakangan ini, semakin ramai umat Islam mula mencari kembali agama mereka dan ingin mempelajari ilmu-ilmu agama, dan kebanyakannya daripada guru-guru yang telah ditauliahkan. Rasulullah SAW telah bersabda, wahai seluruh manusia, hindarilah ghulu, yakni melampaui batas dalam agamamu. Kerana apa? Kerana yang membinasakan, yakni umat sebelum kamu, adalah ghulu dalam keberagamaan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan tajuk yang kedua, yakni mengabaikan undang-undang dalam Islam. Undang-undang dalam Islam itu sendiri sifatnya inklusif dan progresif, yang sesuai dengan peredaran masa. Ini kerana apa? Kerana prinsip ini bersifat menyantuni semua kaum dan golongan-golongan masyarakat, sama ada
orang Islam ataupun bukan Islam. Hukuman dalam Islam juga katanya bersifat mendidik, bukan untuk menghukum semata-mata. Justru adalah tidak berasas sama sekali dakwaan bahawa undang-undang Islam boleh memecah belahkan keharmonian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Furain Nazmi bin Marduni. Saya akan meneruskan dengan pembentangan yang sama, iaitu yang ketiga. Menyangka zakat itu merupakan sebuah pemberian ataupun hadiah dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat dari segi bahasa bermaksud subur ataupun bersih ataupun berkembang. Dari segi istilah pula, ia bermaksud kadar dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang memerlukan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti yang kita tahu, syarat-syarat zakat ada 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, sempurna milik. Yang keempat, cukup nisab. Yang kelima, cukup haul. Salah faham yang diperkatakan ialah mereka menganggap zakat ini adalah sedekah ataupun pemberian secara ihsan dari orang kaya kepada orang miskin. Selain itu, zakat ini bukanlah satu pemberian ataupun maupun sedekah, malah ia merupakan satu tuntutan yang wajib bagi umat Islam dan sudah termaktub dalam rukun Islam. Allah telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-103, iaitu ambillah zakat ini dari sebahagian harta mereka, maka ia dapat mensucikan dan membersihkan mereka. Dalil tadi menjelaskan lagi sangkaan bahawa zakat itu adalah pemberian ihsan yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Jadi, jika seseorang itu tidak menunaikan zakat, maka mereka dianggap sebagai orang yang murtad dan halal untuk dibunuh, kerana zakat ini bukanlah sebuah pemberian ataupun sedekah. Tajuk yang keempat pula ialah menuduh Islam menjatuhkan taraf dan kehormatan wanita. Agama lain menuduh agama Islam bahawa wanita itu sebagai alat pemuas nafsu bagi lelaki dan alat untuk melahirkan anak dan untuk meneruskan keturunan mereka. Jadi pernyataan di situ merujuk kepada martabat wanita dianggap sebagai hamba dan sangatlah rendah, di mana lelaki yang menguasai wanita. Tapi hakikatnya Islam mengutamakan dan memartabatkan ataupun mengangkat martabat wanita dalam apa jua keadaan. Contohnya dari segi keselamatan, kehormatan dan dari aspek pemakaian. Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam satu hadis, iaitu Rasulullah bersabda bahawa semua wanita itu juga adalah pemimpin di rumah tangga dan mereka juga bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam ini menitik beratkan dan memartabatkan martabat wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan terus membentangkan pembentangan yang mana telah dilakukan oleh 3 sahabat saya sebentar tadi, insyaAllah. Baik, saya akan masuk pada slide yang seterusnya. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ahmad Hamdi bin Isni, bernombor metrik D222-14931, insyaAllah. Baik, kita tengok pada slide yang seterusnya, insyaAllah. Baik, kalau kita lihat pada slide yang seterusnya, pada tajuk yang besar itu saya pilih salah faham masyarakat bukan Islam terhadap Islam itu sendiri. Baik, kita tengok ada 2 poin di situ yang saya letakkan. Baik, yang pertamanya adalah Islam ini tidak boleh bertolak ansur, dan yang keduanya pula adalah
Islam adalah agama yang mana menganjurkan keganasan. Baik, jadi kita tengok di sini. Yang pertama dulu kita akan terangkan, kita akan huraikan secara serba sedikit. Islam ini tidak boleh bertolak ansur. Baik, kita lihat sendiri contoh di negara kita. Kita teruskan kepada contoh. Negara kita iaitu Malaysia mempunyai agama yang berbilang. Tidak kiralah Islam, Buddha, Cina, Buddha, kemudian Hindu, Kristian dan sebagainya yang lain. Jadi kita tengok di situ, adakah dengan pemerintahan Islam ini akan membawa kepada keganasan dan tidak bertolak ansur terhadap agama-agama yang lain. Jadi kita tengok di situ. Baik. Kemudiannya, Islam ini adalah agama yang membawa kedamaian, agama yang mana membawa keselamatan, tidak kiralah pada umat Islam ataupun umat yang bukan Islam sekalipun. Baik. Jadi saya ingin berkongsikan satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertoleransilah sesama makhluk, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bertolak ansur denganmu." Iaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri akan memudahkan urusan bagi kamu. Hadis ini adalah diriwayatkan daripada hadis Imam Ahmad. Baik. Yang keduanya pula adalah Islam adalah agama yang mana menganjurkan keganasan. Jadi kita lihat di sini bahwasanya disebutkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang ganas. Baik. Kalau kita tengok balik daripada zaman-zaman era dahulu, zaman-zaman Nabi sallallahu, zaman awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melihat sendiri bahwasanya perperangan dimulakan disebabkan diprovok ataupun diasak oleh kafir Quraisy itu sendiri. Jadi umat Islam mengambil pendekatan untuk mempertahankan diri daripada diperangi ataupun diganggu. Jadi kita lihat di situ bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang untuk kita supaya janganlah membunuh anak-anak, janganlah membunuh wanita, janganlah membunuh orang yang setelah menyerah, dan janganlah kita menghancurkan tanaman, menghancurkan rumah-rumah dan sebagainya. Kita tengok, nampak tak bahawasanya agama Islam ini adalah agama yang baik, tidak membuat kerosakan, membuat keganasan. Sekiranya perkara tersebut tidaklah memprovokasi agama Islam itu sendiri. Sebagaimana terdapat di dalam ayat 108 surah Al-An'am, surah Al-An'am, minta maaf, yang mana bermaksud, dan janganlah kamu cerca benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan mereka. Maksudnya janganlah kita memulakan provokasi ataupun memulakan pergaduhan dengan agama-agama yang lain. Kerana apa? Kerana bila mana kita memulakan pergaduhan dengan agama yang lain, maka akan berlakulah fitnah kepada agama Islam itu sendiri. Jadi ayat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surah Al-An'am ayat 108, yang mana Allah menegaskan dengan setegas-tegasnya perkara tersebut bahwasanya Islam ini adalah agama yang baik, agama yang mulia. Jadi rumusan saya pada hari ini adalah agama Islam adalah agama yang baik, agama yang mendamaikan, agama yang murni, agama yang memberikan keselamatan, tidak kiralah sama ada kepada umat Islam mahupun bukan. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.